الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 79 Suratul Kahf. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang bermaksud adapun bahtera itu, ia adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku, yakni Khidir, bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ambil dari ayat 79 Suratul Kahf ini. Suratul Kahf ini adalah perkataan as-safinah. Dia boleh bawa dua perkataan. Al-fulk juga dimaksudkan dengan kapal atau bahtera, dan as-safinah ni pun diterjemahkan dengan bahtera juga. Jadi bagi orang yang ada sumber modal untuk melakukan apa-apa kerja, dia walaupun mahal, dia tetap tidak termasuk dalam barang yang dikira sebagai kekayaan. Sebab bahtera orang ke laut ni besar kadang-kadang, tapi kerana digunakan untuk mencari sumber. Ini cerita ni, ya. Pasal apa bila kita tengok cerita ni, kita nak kait dengan apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kaum tidak menerima dakwah yang disampaikan. Tempoh masa 950 tahun. Tiba-tiba bila Nabi Nuh buat pengaduan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak surah-surah, di antaranya ialah surah Hud, iaitu ayat 36 dan 37. Allah sebut, wa uhiya ila Nuh, maka setelah pengaduan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah, maka diwahyukan kepada Nabi Nuh annahu lan nu'mina min qaumik
illa man qad aman. Sesungguhnya wahai Nuh, tidak beriman kepadamu dari kalangan kaummu melainkan mereka yang telah beriman. Kurang dari 100 orang yang kurang beriman. Maka Allah berfirman, fala tabta'is, engkau jangan merasa sedih, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Mengejek, mencerca, mencemuh Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu orang persenda agama ni bukan baru. Kisah sudah lama. Setiap Rasul datang berlaku cemahan. Sehingga Allah sebut sampai peringkat Allah perintah supaya Nabi Nuh bina kapal. Wa yasna'ul fulk, bina kapal tu. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumih sakhiru min. Tiap kali dengan kerja Nabi Nuh bina kapal bahtera ni, perahu besar ni, lalu saja pembesar-pembesar kaum, maka mereka mempersendakan Nabi Nuh AS. Sebab tu orang persenda agama ni bukan baru. Apa dia kata? Wahai Nuh, dulu mengaku jadi Rasul, jadi Nabi. Sekarang jadi tukang kayu pula, tukang kapal pula. Buat perahu pula. Satu. Mari kumpulan yang kedua, pembesar-pembesar pula kata pula, Nuh ni gila dah. Sebab perahu ni, kapal ni, bahtera ni jalan atas air. Ni atas darat. Mana ada air? Dibina pula di atas bukit yang paling tinggi. Mari kumpulan ketiga kata, confirm dah Nuh ni memang gila tu dah. Orang bila mari banjir, kena tsunami, orang lagi di bukit. Tiba-tiba bina kapal di bukit pula. Lepas tu kita tak usah rasa pelik bila orang hina agama. Ya? 2-3 hari baru ni, Masya Allah, apa benda pula. Nah, hina-hina ni, dia akan sampai perekat manusia ni sudah ada kesudahan dia. Bila mati esok nak pergi ke mana? Pengalaman kita tengok, orang ambil berat agama ke, cakna agama ke, tak cakna agama ke, persenda agama, semua pergi cari imam, cari tukang mandi, tukang urus jenazah. Dan pernah berlaku, kita tahu cerita tu. Sampai mereka tak ada orang nak urus jenazah. Maka dipaksa satu jawatankuasa masjid urus. Ini benda telah berlaku. Hidup ni jangan fikir hidup saja, ada selepas hidup tu masalah orang nak urus tu siapa dia. Persenda pergi persenda mari duk main. Ini pasal apa jadi gini ni? Kerana asas yang berlaku ialah duk anggap bahawa persenda pada agama ni dia tidak beri apa-apa kesan. Lepas tu kalau kita duduk dalam majlis orang persenda agama, kalau boleh lari, wajib lari. Tak boleh duduk bersama. Kalau tak boleh lari, wajib beci dalam hati. Siapa-siapa ada dalam majlis yang orang persendakan agama, kalau kita tak boleh lari, maka wajib beci dalam hati. Maka dianggap tidak ada dalam majlis itu. Siapa-siapa yang tak ada dalam majlis itu, tapi dia setuju dengan persendaan pada agama,
maka dianggap berada dalam majlis. Ini orang pesenda agama. Kenapa jadi begini? Kerana kita duduk satu zaman, dia mula berlaku peralihan pandangan-pandangan, golongan-golongan yang atas nama dia Islam. Kadang dia sebut perjuangan dia atas nama Islam, tapi persendaan terhadap agama boleh berlaku. Lepas tu kita pertama tak usah rasa pelik kalau berlaku dalam soal yang membabitkan persendaan pada agama. Agama tak buat apa ke dia. Agama tak ganggu dia pun. Nabi kita Muhammad SAW, sebab peringkat Allah Ta'ala sebut, cercaan terhadap agama, terhadap Nabi ni, Nabi tak buat apa pun. Tetapi berlaku cercaan-cercaan terhadap Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi tak ganggu siapa pun. Cercaan terhadap isteri Nabi. Quran tak kacau kan, tapi yang dibakar Quran. Ini penyakit di akhir zaman. Agama dipersendakan, dipermain-mainkan. Sebab itu bagi orang beriman, kita kena ada sikap. Sikap kita ialah kita benci terhadap orang yang mempersendakan agama. Agama ni bukan barang persendaan, bukan barang istihza. Sebab tu ketika Nabi Musa AS beritahu kepada Bani Israel supaya sembelih seekor lembu betina, setelah diadukan satu masalah tentang pembunuhan yang berlaku di kalangan mereka, lalu Nabi Musa dengan wahyu daripada Allah sembelih lembu betina. Mereka pun tanya, adakah engkau wahai Musa istihza? Nabi Musa jawab dengan jelas, istihza, main-main, persenda-senda hukum agama ni bukan daripada kerja tanggungjawab Rasul. Pertanyaan mereka waktu tu, kami tanya siapa yang tukang bunuh ni? Apa kena-mengena dengan sembelih lembu? Nabi Musa perintah supaya sembelih lembu betina. Kalau dah disembelih lembu betina, diambil ekor je. Mengikut setengah riwayat, dipukul pada mayat tu akan hidup dan dia akan beritahu siapa yang bunuh dia. Tapi kerana tak nampak, dia duk kata Nabi Musa ni persendakan mereka, istihza. Kerja istihza bukan kerja Rasul dan bukan kerja pengikut-pengikut Rasul. Soal orang tak nampak hikmah daripada hukum, berhenti setakat hikmah tu. Tapi jangan persendakan hukum. Ni boleh buat lawak pula dah. Benda yang melibatkan agama. Orang hafal 15 juzuk tidak begitu. Quran ni dia jaga kita. Kalau kita jaga dia, dia jaga kita. Kita akan berubah daripada tidak baik kepada baik. Daripada jahat, kita akan jadi baik. Dia berubah. Sebab tu salah satu tanda. Kita mula jauh daripada Allah ialah bila kita mula tak baca Quran. Itu tanda. Kalau kita dekat dengan Quran, Quran tu akan jaga kita, akan kawal kita. Ni dia boleh pergi cabut-cabut sampai tinggal baju dalam, dia kata saya hafal 15 juzuk Quran. Tak menasabah fikir habis. Sebab kita buka dalam Quran tu, dia hurai belakang kita. Contoh, saya beri contoh. Kita baca surah An-Nur. Ada 3 waktu anak-anak kita bila nak masuk bilik kita sebagai ibu bapa dia, dia kena minta izin. Satu ialah waktu selepas kita bangun tidur.
Sebab waktu kita bangun tidur ni kita tak tentu pakaian kita bagaimana. Jadi aurah kita tu pastikan bahawa tak kelihatan pada anak kita walaupun kecil. Yang kedua, pada waktu zuhur tengah hari. Sebab biasanya orang duduk dalam bilik kadang tu panas, dia akan buka pakaian. Nak masuk kena maklum, kena minta izin. Satu ialah lagi selepas isyak. Biasanya bila kita masuk dalam nak tidur ni, kita lepas pakaian. Mengapa disebut begitu? Supaya anak-anak kita ni nak masuk bilik kita ni ada disiplin dia. Kecil je benda tu, bukan besar pun. Tapi diberitahu oleh Quran. Apatah lagi padahal aurat kita dengan ibu kita pusat lutut. Aurat anak perempuan dengan ayah dia pusat lutut. Maknanya kalau seorang ibu dia tak pakai pun baju dalam, dari pusat ke lutut dia pakai pakaian dia, tak apa. Ni depan orang ramai, masya-Allah. Boleh pergi cerita ngapa 15 juzuk. Allah. Ni supaya kita faham kenapa jadi begini. Sebab zaman hak kita ada ni, zaman memang Quran cerita tentang istihza' ni berlaku bukan zaman kita, sejak dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, sejak dari zaman Nabi Nuh lagi. Itu yang pertama bila kita bincang safinah. Yang kedua ialah bagi siapa milik pakanat limasakin, milik kepada orang-orang miskin yang ya'maluna fil bahr. Dalam kita urus kehidupan ni, salah satu dari perkara ibadah yang besar ialah bekerja mencari rezeki untuk nafkah kaum keluarga. Ini besar, sangat besar. Sebab itu dimasukkan cerita ni dalam kaedah hidup ni. Kita ada sebab musabab. Seseorang yang kalau dia gunakan masa dia untuk mencari sumber rezeki bagi keluarga dia, maka pertama dia akan ada barakah dalam kehidupan. Berkata seorang alim, al-barakatu ma'al harakah. Berkat tu ialah pada pergerakan. Sebab tu kalau kita bergerak aja kerana mencari sumber rezeki, maka otomatik ada dalam pergerakan kita tu keberkatan. Sebab tu orang pergi ke laut sebagai contoh, kita tengok kadang-kadang tak dapat seperti mana dia nak, modal tak balik, hasil tak macam mana. Tapi kita tengok kehidupan dia dari hari ke hari, walaupun tak kaya, tapi ada kehidupan yang barakah. Mengapa? Kerana al-barakatu ma'al harakah. Berkat itu ialah pada pergerakan. Jadi kalau kita keluar pergi kerja tiap hari itu, ingat tu, pergerakan tu adalah dari harakah tu, dia akan bawa berkat. Sebab itu kata seorang alim, iaitu Abul Abbas Al-Mursi, seorang wali Allah. Dia kata, alaikum bis sabab. Wajib atas kamu ada sebab-sebab mencari sumber kepada rezeki dan kehidupan kamu. Wal yaj'al ahadukum, dan hendaklah menjadikan salah seorang kamu makukahu sabah, iaitu jadikan timbangan salah seorang kamu sebagai tasbih.
Orang berniaga, tasbih dia bukan buah tasbih. Tasbih dia ialah pada timbangan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo yang tepat tu. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ni, jadikan timbangan tu sebagai tasbih. Dan wa qadumuhu sabhah. Dan pergi baliknya itu sebagai tasbih. Tak mesti butir tasbih, subhanallah. Wal khiyatah sabhah. Dan jarum sebagai tasbih. Kalau dia seorang penjahit, jarum dia tu jadikan tasbih. Sebab itu bila kita berniaga, apa pun pekerjaan, semua tu akan dimasukkan dalam senarai tasbih. Was-safar, dan perjalanan tu juga ialah sabhah, juga sebagai tasbih. Kita duk ulang-alik jam apa sebab tu tasbih tu. Sebab tu kalau kita Syekh Atta kata dalam bab zikir, zikir ni bukan zikir mahdah semata-mata zikir, tapi kita belajar bagaimana cerah, bagaimana taulah, bagaimana haji, bagaimana umrah, bagaimana berniaga, bagaimana upah, bagaimana semuanya dimasukkan dalam senarai zikir. Alhamdulillah. Jadi kita duduk ni macam duduk saja, nampak? Hakikat kita ni sedang berzikir. Hakikat. Walaupun tak bunyi, tapi esok kita turun pergi kerja. Tak ada nampak tasbih pun, tapi jadikan, kata Syekh Abdul Mursi, itu tasbih kamu. Alaikum bisabar. Sebab tu kita cari kerja, buat kerja. Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang ahli tasawuf, kata, man iktasab, barang siapa berusaha, wa qama bi faraidi rabbih ta'ala, faqad kamulat mujahadatuh. Orang tu dia berusaha, bekerja, mencari sumber, tapi dia tetap tidak tinggalkan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah, maka sempurna mujahadahnya. Sebab Islam ni dia bukan agama pengangguran. Mujahadah dia panggil mujahadah. Kalau kita belajar jihad, perkataan jihad ni dia ada 3 masdar dia panggil. Jahada, yujahidu, dia ada 3 masdar. Tempat terbitan asal kata ni, jadi daripadanya apa keluar? Ialah jihadan, jihad 1, jihadan 2, yang ketiga mujahadatan. Sebab apa mujahadah? Sebab orang kerja nak menipu mudah. Benda hak tak patut keling, dia keling. Benda dia balik pukul 5, tulis pukul 7. Tak mujahadah apa-apa. Tak. Benda tu tak patut, tapi dia ambil. Itu mujahadah. Nah, supaya kita faham, ni tasawuf kata Abu Hasan Asy-Syadzili ni, mana iktasab, dia ambil buat usaha, kemudian dia tetap tak tinggalkan kefarduan dia tetapkan oleh Allah, maka sempurna mujahadah dia. Kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli, kata, wal mu'minul mukhtarif akmalu 'indi minal majazi min masyayikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim wa laysa biyadihim khirfatun dunyawiyatun
ta'affuhum an sadaqatin nasi wa usakhihim. Ini pandangan Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Dia kata begini. Pada sisi dia, orang mukmin yang ada sumber pekerjaan, orang mukmin yang ada sumber pekerjaan lebih sempurna di sisiku, kata dia Syekh Ibrahim Al-Matbuli, daripada ahli majazib. Iaitu kalau kita belajar bab rezeki ni, dia ada dua. Satu, rezeki yang kita kena usahakan, ada sumber, ada sebab musabab. Ni satu. Macam-macam lah kerja apa kita buat ni. Satu lagi, orang yang dia tak ada sumber tapi dia mendapat rezeki. Ni macam guru pondok, macam yang jaga agama, dia dapat sumber tu, ada sumber. Tapi pandangan Ibrahim Matbuli ni, di antara dua golongan ni mana lebih? Kata dia, hak yang ada sumber tu pada dia lebih sempurna, daripada golongan yang hanya menjaga. Pada dia ni, pandangan dia ni, kita boleh bincang lagi. Pondok-pondok ke pesantren dan sebagainya, kata dia lebih baik ada sumber ni. Pada dia, kita kena tengok, bila kita belajar tasawuf tinggi sikit lagi no, pergi kat kitab Hikam, dia akan jumpalah. Dia begini kalau kita Allah letakkan dalam kumpulan majzub yang ditarik, meninggalkan pekerjaan yang ada sumber, kita ditarik. Patut kita kerja, tiba-tiba orang minta tolong mengajar fardu ain contohnya. Patut kita kerja, tapi orang minta tolong supaya jaga sekolah ni. Jadi kadang-kadang sumber pendapatan tu tak padang sangatlah. Tapi kalau kita tinggal, tak ada orang buat ni, jadi rosak pula betul. Jadi akhirnya bagi dua ni, maka ingat, kalau Allah letak kita pada satu tempat yang ada sebab musabab, ada sumber, jangan tinggalkan. Duduk tempat tu. Tapi takdir Allah tarik kita duduk dalam majzub yang kita tak ada sumber, tapi kita dapat sumber tu daripada sumbangan pemberian orang. Jangan keluar. Ni kaedah ni. Ni ayat, kalau kita buka Quran, kita akan jumpa di antaranya dalam Suratul Baqarah ayat 273. Bila Nabi kita Muhammad SAW, Nabi tak makan sedekah. Nabi dia tak makan sedekah. Jadi kalau orang sampai ke sumbangan atas nama sedekah, hadiah dia ambil. Lepas tu dia baki tu hak dia nak, lepas tu baki hadiah tu dibagi. Tapi kalau sedekah dia tak ambil tu, dia kata beri ke orang. Jadi dalam Nabi nak bagi tu bagaimana, Allah turunkan panduan. Di antaranya, buka Suratul Baqarah ayat 273. Lil fuqara illazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Jadi Nabi diberi oleh Allah panduan. Anak tumpuan beri sedekah ni kepada siapa? Lil fuqara, kepada orang-orang fakir.
allazina yang mereka ni uhsiru ditahan. Ihsar ditahan. Fi sabilillah pada jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tak mampu keluar untuk mencari sumber. Ada 400 orang ayat ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi. 400 orang. Ahli Sufah. Ya, mengikut setengah inilah nama tasawuf diambil daripada Ahli Sufah itulah. Di pinggir Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 400 orang. Mereka beritahu kepada Nabi SAW, kami boleh keluar ya Rasulullah. Nak cari sumber ni kami boleh keluar. Tetapi kalau Rasulullah nak tenaga segera, tak ada orang. Itu isu dia. Jadi kami terpaksa tahan diri kami ni, menjadi 400 orang ni sebagai tenaga yang kalau Rasulullah nak segera, selalu dapat. Jadi mereka ditahan pada jalan Allah. 400 orang ni dalam keadaan la yastati'una darban fil ard, mereka tak pilih untuk keluar pergi cari sumber. Jadi diambil daripada kaedah ni, kalau siapa-siapa belajar bab zakat, ni zakat dalam surah Mujadalah. Kalau kita baca dalam surah Mujadalah, ya, kita ambil daripada ayat 12 surah Mujadalah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, iza najaitumur rasul, kalau kamu nak pergi menghadap berjumpa dengan Rasul, sama ada nak tanya hukum, nak tanya ayat Quran yang baru turun, apa saja, atau nak ngadu masalah ke, ya, Allah perintah faqaddimu, kamu dahulukan baina yaday najwakum sadaqah. Sebelum masuk menghadap bertemu Rasulullah SAW, nak cerita masalah, nak minta penyelesaian, nak tanya hukum, atau nak tanya ayat-ayat sedang turun ni, maka dahulukan sedekah. Lalu bila sedekah Rasulullah tak makan, dia akan bagi di antara hal tepat ahli sufah ni lah. Bila tu ayat zakat, oleh kerana di antara yang akan terima asnah zakat ni ialah fakir miskin, jadi jumpa Rasulullah SAW tak jadi wajib lah. Maknanya nak masuk dalam tabung, masuklah kalau nak jumpa Rasulullah. Jadi ambil daripada sini ni, kita bagi sumbangan ke ustaz-ustaz. Inilah benda ni. Kita pun ambil, kita bagi. Ustaz ni mari contoh. Kita bagi tu. Sebab ia adalah merupakan benda asalnya Rasulullah akan terima ambil, lalu Rasulullah bahagikan kepada ahli sufah yang khusus secara cepat masa tu. Tapi bila asnah zakat, automatik ada fakir miskin, automatik orang bayar zakat, Rasulullah tak lagi jadi wajib kita bertemu Rasulullah, kena keluar sedekah dah. Duduk hukum sunat juga. Macam kita sekarang ni lah, kadang berjalan tabung ni. Nampak berjalan tabung ni tak? Begitu benda yang sama. Alhamdulillah. Kita ada asah, bukan tak ada asah buat ni. Faham tak? Selalu kalau orang tengok apa-apa, dah benda asah begitu. Jadi kita pun teruskan adab dan jadi ibadat ni, automatik dia pahala punya. Kemudian pengurusan surau ni lah, kalau masjid-masjid lah, dia nak atur untuk apa. Tapi jangan sipang. Kita ni banyak tengok angka. Allazi jama'a malan wa 'addadah. 100,000, 200,000, 300,000. Ada? Patut ada kegunaan dia. Sampaikan, banyakkan program. Buatlah apa-apa yang patut. Sebab tujuan infak orang sedekah orang ke nama infak ni, dia nak bangunkan. Sebab tu kita infak ni tujuannya ialah kita imarahkan sama ada pembangunan fizikal surau kita
atau kita imarahkan dengan program-program. Saya pergi satu surau, dia baru nak start cari kuliah. Dia kata. Tetapi sembahyang Jumaat penuh. Saya tanya, kan biasa orang mari Jumaat ni ramai kerana ada kuliah. Dia maghrib penuh, lepas tu isyak lagi penuh pula. Kosong habis, baru nak start cari kuliah je. Pengkuliah. Dia kata, pasal apa jadi gini? Dia sebab kami buat kebajikan. Ada je si Anu kena aksiden ke, kami jawatan kuasa surat pergi ziarah. Anak si Anu ni berlanggar ke, kami ziarah. Saling ke, kami ziarah. Jadi menyebabkan Jumaat saja Pak Gamal, sebab kuliah tak ada lagi. Ada satu masjid di mana di Pahang, Temeloh. Cuba pergi subuh dia macam Jumaat. Subuh dia macam Jumaat. Apa rahsia dia? Kerana bila kita sebagai Alijatan Kuasa Surau masjid ni turun dengan masyarakat, dia akan ada tarikan. Sebab hidup kita ni yang jadi gagah kita ni sebab jantung kita ni pam darah dan oksigen kepada seluruh tubuh kita. Surau masjid ni dia adalah jantung kampung. Kalau hidup jantung ni, hidup kampung tu. Kalau hidup masjid ni, hidup kampung tu. Jadi bagaimana? Kita turun, pergi tengok. Banyak. Dan macam-macam masalah orang kampung ni. Faham tak? Kalau kita letak gerobak makanan tu kan? Sekejap aja. Faham tak? Memang sangat masalahnya ialah kejut saya ni pasal surau. Ni surau satu taman. Saya kata dah mana kuliah tak ada je. Satu tengah sedang usaha nak cari pengkuliah. Tapi yang boleh semayang ramai sebab kami hanya buat kebajikan. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kalau benda tu boleh berlaku, kita laksanakan insya-Allah. Baik. Jadi ambil asasnya kita ambil di sini iaitu kita jaga kepentingan dalam dua ni, mana lebih baik pada Syekh Ibrahim Matbuli, baik orang yang ada sumber kerja pada dia. Tetapi jangan tolak bahawa ada kepentingan juga orang nak jaga agama ni, kalau tak ada orang jaga jadi habis. Insya-Allah. Baik, yang ketiga sebelum kita tutup pada ayat ni, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini tiga benda dalam ayat ni yang kita bincang ni. Yang akhir tu sebab apa dia cacat akan sedikit perahu? Kerana di belakang ni akan ada raja yang merampas tiap perahu yang baik. Sebab itu politik penting dalam hidup kita. Politik ni kita mesti kait dia dengan Islam. Sebab bila kita kait dengan Islam, ada dosa dan pahala. Benda kita tak boleh ambil. Kalau duit tu untuk rakyat, kita tak boleh ambil jadikan duit kita. Kalau sumbangan tu untuk rakyat, tak boleh ambil untuk kita. Dia ada dosa dan pahala. Cuba tengok hari ni, report yang kita tengok. Semua maklum. Sebab siapa lagi penghalang di antara pembesar sesuatu negara dengan hasil negara atau hasil negeri ini, melainkan Allah sahaja. Dah Allah tak ada. Apa yang berlaku di Sri Lanka, kita tengok. Boleh tengok. Kita dah boleh, pasal ini dosa dah boleh ambil. Tanggungjawab tu bukan hanya dalam soal sini, akhirat esok. Apa yang betul ambil lah. Apakah yang bukan hak kita tinggal.
Ini di belakang ni kita baca suratul Kahfi ni. Dah. Rapah orang, ambil orang. Ni berlaku dalam bila kita politik ni, kita tak masuk je Islam jadi kita. Politik orang kata kotor, bukan. Kotor tu sebab kamu buat kotor. Sebab tu alhamdulillah saya nak sebut. Sebab tu alhamdulillah kita bersyukur. Kita ni duduk dalam perjuangan. Ada 5 benda saya kata. 5 asas, 5 teras. Bukan politik saja. Ada dakwah, ada tarbiyah, ada kebajikan, dan ada penerangan. Berapa banyak sekolah-sekolah yang dibina dengan langsung tak ada sumber, melainkan daripada mereka yang rasa ada tanggungjawab. Akhirnya di Kemamang kita ni pun ada sekolah. Ada? Walaupun tak sempurnalah prasekolah kita, tak apa, tapi sekurang-kurang ada kita buat. Ada? Sebab kita bukan hanya bincang politik saja. Ada? Penerangan yang kita sampaikan. Sampai peringkat sekarang boleh kita jumpa orang yang bukan Islam bersama nak menyokong perjuangan. Cuba tengok zaman Nabi. Dah. Lepas tu kita punya kaedah mudah. Orang bukan Islam ni ada yang tidak ekstrim, kita terima. Ada yang kita nak namakan zimmi, syibu zimmi pun boleh kita terima, tak ada isu. Pasal apa? Pasal mereka rasa bila masuk, selamat dia kata duduk dengan orang ni. Ada, saya tengok satu tulisan yang ditulis oleh satu orang ni kata. Bila kita bincang sejarah, benda yang kita bincang sejarah kita tak boleh padam. Benda sejarah tak boleh padam. Dia benda yang berlaku. Dah. Realiti kita tengok filem Mak Kilau contohnya. Ramai kumpulan Sikh dalam tu yang jadi tentera British. Dah. Tetapi bila sudah keluar daripada panggung tu, kata seorang Sikh yang dia masuk pergi tengok filem tu, tak ada orang cemoh kata macam-macam. Orang Melayu tak kata macam-macam, maki caci tak ada. Sebab dia kata benda yang telah berlaku telah berlaku. Tapi realiti yang kita nak tengok ialah bagaimana supaya kita hidup dalam satu keadaan berlakunya dulu mengapa berlaku tu. Iaitu kerana berlakunya ialah penjajahan ke atas kita. Asas yang kita nak bincang ni apa dia? Kita pun tinggal lah. Penjajah British tinggal. Jajah negara kita, negeri kita hasil masuk habis awak balik. Bukit Besi habis. Tak kira apa. Lepas tu kita pun tinggal lah. Kita tinggal pula atas nama nasionalis kita ni, tinggal pemimpin kita. Tapi sekarang yang kau hasil masuk ni siapa? Yang kau hasil masuk ni. Yang akaun seorang tu terkejut kita tengok. Juta-juta. Masuk akaun. Mana? Pasal kita tak bincang politik dosa pahala ni. Bila siapa mereka ni, saya minta maaf sebab tu penting kena jaga ni. Mari kita baca kitab-kitab. Pegang siapa Syekh Ibrahim Adham. Ahli tasawuf. Apa ucapan dia? Hak dia masuk pasar. Ud'uni astajib lakum. Wahai Ibrahim Adham, kami telah doa kepada Allah seperti mana perintah Allah, tapi mengapa doa kami tak dikabul? 10 sebab dia bagi. Jadi buku buat belajar sekarang. Tapi cuba dengar salah satu lagi apa kata dia. Kullu sultan la yakunu adila fahuwa wallissu bimanzilatin wahidah. Tiap pemerintah yang jadi kerajaan, yang jadi pemimpin, la yakunu adila, kalau dia tidak adil,
Fahuwa walisu, dia dengan pencuri, perampok, penyamun, perampas. Bimanzilatin wahidah, satu taraf saja. Ahli tasawuf ni. Kita baca suratul Kahfi. Aku cacakkan perahu ni, kata Khadir, kerana di belakang mereka ada pemimpin yang akan rapah daripada perahu yang baik, daripada hak milik orang miskin untuk mereka gunakan untuk kerja di laut. Hasil mahsul rakyat dirampas. Kita baca, kita bangkit kiyah. Kullu sultan, tiap-tiap kekuasaan, pemerintah, pemimpin, raja, la yakunu adila, kalau tidak adil dalam agihan, dalam cara penyampaian, dalam patih siapa yang patut dapat, bahawa dia, kerajaan tu, pemimpin tu, walisu, dengan pencuri, bimanzilatin wahidah, satu taraf. Dalam ayat ni rosbah, berapa? Ini saya minta maaf, sebab tu kadang-kadang saya minta maaf, jangan tolak politik ni. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, yang hak tidak pernah belaga dengan yang hak. Yang hak, yang benar ni, dia tidak berlawan sama benar tak. Dia hanya berlawan dengan yang batil. Mesti ada politik hak lawan politik batil. Mesti ada. Politik Islam lawan politik sekular. Mesti ada. Kalau kita tak ambil berat, habis. Baca saja ayat ni. Tak ambil makna. Dah. Sebab tu saya minta supaya kita letak asas bahawa penting kita faham apa maksud ayat 79 suratul Kahfi ni. Dan soal berkait dengan kerajaan, kepimpinan ni adalah soal yang penting sehingga kita letak asas. Ingat, kerajaan adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tak penting buat kerajaan, kerajaan tu boleh tentukan apa yang dia nak dari acuan dia. Kadang-kadang kita masuk tak boleh nak baiki apa pun. Tapi sekurang-kurang boleh meredakan keadaan. Bila berlaku banjir, kita letak beteng pasir-pasir dalam guni, tak boleh buat apa. Tapi taklah laju sangat. Ada? Sekurang-kurang boleh perlahan sikit-sikit. Begitulah. Tapi dengan satu matlamat, bahawa kita nak satu sumber yang jauh lebih besar supaya kita boleh beri kata putus kalau kita mempunyai cukup bilangan. Ini penting. Jadi saya harap pegang molek perkataan yang pernah disebut oleh Ibrahim bin Adham. Kullu sultan, tiap-tiap kuasa. Saya tak bercakap sini. Kadang-kadang ada ruang kita dalam parlimen kita cakap. Orang nak dengar tak mau dengar, tu orang punya pasal. Orang nak pegang tak mau pegang, tu orang punya hal. Sekurang-kurang selesai bahagian kita. Kita khabar bahawa kena jaga, jangan tidak adil. Sebab tu adil ni diletak dalam 7 kumpulan manusia esok di hari kiamat. Nombor 1 dari 7, Al-Imamul Adil. Imam adil bukan imam semayang. Tak ada orang sebut, oh imam surah SKJ ni adil semua. Tak ada. Imam yang adil ialah imam memerintah mentadbir. Kalau tidak adil, taraf dia, lisu ni ialah pencuri. Siapa nak halang? Tak ada orang boleh halang dah, melainkan kalau kita mari ada dosa dan pahala. Bila ada dosa pahala, otomatik tak boleh ambil. Sebab Allah ada. Tapi kalau Allah tak ada, ambil nak buat apa. Ini sejarah yang telah berlaku. Adakah Malaysia akan berlaku gitu? InsyaAllah tak. Tidak akan bersebab dia negara, maaf cakap, dia kita tengok apa yang berlaku di Sri Lanka tu, dia sumber utama dia ialah pelancongan. Dia sumber utama pelancongan.
Bila berlaku COVID-19 PKP, habisnya. Lepas tu pembangunan yang dibuat menyebabkan hutang luar negara dia lebih tinggi daripada hutang dalam negara. Hutang dalam negara kita dengan hutang luar negara, kita berhutang dalam negara melalui institusi sokongan keuangan kita sendiri. Jadi hak luar tu sikit, hak dalam besar. Dia dak hak luar besar. Jadi bila ditetapkan bayaran balik itu akan timbul isu lah. Ya, jadi kita rasa kalau ada orang tulis juga, tapi kita kata insya-Allah sumber kita cuma kena macam arahan sekarang berlaku jimat cermat tu memang kena sangat dibuat. Alhamdulillah. Cuma saya nak pesan, tolong ambil berat bab politik ni, kerana orang yang tak ambil berat bab politik, maka satu hari dia akan hilang dari segi asas. Kalau tak ambil berat bab utama sekali politik Islam, maka akhirnya akan naik pemimpin yang tak ambil peduli tentang Islam. Itu penting bagi kita ambil. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.